Okay. Saya record dah. Okay, Dami Haras. Boleh tak awak baca doa kelas hari ni? Kita tiga pun tiga lah. Mana yang lain ni? Lambat masuk kelas. Sebab cikgu lepas ni pukul 10, 9.30 ada kelas lain. So cikgu tak boleh nak lambat. Cik. Salah hari Jumaat je mesti susah korang nak bangun. Penat Betul tu ke? cikgu. Asal penat sangat ke? Tak adalah penat sangat. Aku baru bangun, cikgu. Ya Allah. Sekejap. Cikgu mesej barulah semua nak ni. Okay. Dami Aras mulakan bacaan doa. Jom. Kita Okay. mula kelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma staf alaina hikmataka wansyur alaina min qazaini rahmatika ya ar-rahmanir-rahim. Rabbi shroli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Nampak no. Bangun tidur. Bagus Aras. Okay. Hari ni kita belajar anatomi part 2. Iaitu tajuknya. Kita akan masuk ke, kita akan habiskan tajuk anatomi kita hari ni lah. Okay? Kerja-kerja, ini pun cikgu akan bagi tugasan jugalah untuk nota, bahagian nota. Lagi banyak korang lambat hantar tu, lagi banyaklah kerja korang. Yang tak hantar lagi tu? Ramai kan tak hantar lagi? Betul tak? Betul. Ramai yang baru nak masuk ni. Okay. Mana? Okay, kita start kelas Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bahagian sistem otot manusia. So, sistem otot manusia ni terdapat pada tubuh manusia, dapat membantu pergerakan harian. Sebab apa dapat membantu pergerakan harian? Sebab apa? Tahu tak tahu? Tak tahu cakap tak tahu. You all speak. Tak tahu cikgu. Tak tahu kan? Okay. Dia membantu pergerakan manusia. Macam kita punya seluruh badan ni penuh dengan otot-otot. Penuh. Yang awak punya daging ni lah otot awak ni. Awak punya daging ni lah otot awak. So, dia membantu pergerakan harian awak. Okay? Allah, kenapa pula ni? Ni lah, malas ni. Tiba-tiba dia tertutup sendiri. Sekejap. Korang dengar tak cikgu cakap? Sila. Dengar. Okay. Dengar cikgu. Cikgu takut dia terkeluar sendiri. Sekejap Apa yang cikgu share kau nampak tak? Nampak. Nampak. Okay. Takut dia terkeluar sendiri. Ni pun okay, ada. Tiba-tiba je dia hang. Alright. Hani dah masuk belum? Belum Putri, awak boleh tak ambil kedatangan untuk 2
S. Cikgu takut nanti akhir kelas cikgu akan ambil kedatangan juga. Tapi takut cikgu terlepas pandang. Okay? Boleh cikgu. Thank you Putri. Kristina ambil untuk 2C. Okey, lepas tu tanpa otak manusia dan haiwan tidak dapat melakukan pergerakan. Kita kalau tanpa otak kita tak boleh buat bergerak lah. Akan ada rangka je lah. Sebab tu kita belajar rangka dulu baru kita belajar pasal otot. Sebab kalau tak ada rangka, otot tak boleh melekat dekat rangka tulang kita. Faham tak? Faham ke Faham. tidak? Faham Okey. cikgu. Alright. Otot mempunyai beberapa fungsi tersendiri iaitu membolehkan gerak aktif, menyimpan glikogen. Okey. Dia membolehkan pergerakan pergerakan aktif, menyimpan glikogen. Padam ni. Saya ingat pula garisan cikgu. Dan menentukan postur tubuh badan. Kenapa dia menentukan postur tubuh badan? Kenapa? Sebab apa dia menentukan? Okey, gerak aktif ni korang faham. Menyimpan glikogen korang faham. Lepas tu dia menentukan postur tubuh badan. Sebab apa? Sebab apa dia menentukan postur tubuh badan? Tak tahu cakap tak tahu, tahu cakap tahu. Tak tahu cikgu. Okey. Tak tahu. Contohlah badan ada seorang ni badan dia kurus je. Badan dia yang ni berisi. Yang ni terlalu berisi. Iaitu sebab daging ni dalam daging kita ada otot. Dalam daging kita ada otot. So bila daging kita besar, otot kita pun jadi lagi besar. Awak pernah tak nampak orang muscle je tu? Ada orang muscle badan dia besar tu. Benar. Pernah kan? So kadang-kadang otot yang dia bina tu boleh membesarkan dia punya badan. Dan ada yang orang dia ada otot dalam dia macam kita lah. Macam kita ada otot dalam badan dia. Tapi badan dia tak macam cikgu. Badan cikgu tak besar sangat tapi dalam badan cikgu ada otot. Itulah postur tubuh badan cikgu. Macam orang yang ada otot tu, yang otot dia bina badan, otot dia besar-besar. Sebab tu dia menentukan postur tubuh badan. Setiap manusia ada otot, tapi otot dia ada yang besar, ada yang kecil. Sebab tu dia menentukan postur tubuh badan. Faham ke tidak? Faham cikgu. Okey. Otot juga berfungsi untuk membolehkan pergerakan tulang dan kulit. Iyalah, kita kan macam tadi cikgu cakap, otot dia melekat pada tulang rangka. Sebab tu membolehkan pergerakan tulang dan kulit kita. Okey? Selain itu, menggerakkan rambut setelah mendapatkan rangsangan otot erektopili yang bercantum dengan folikel rambut pada mamalia. Pengucupan otot ini akan menyebabkan bulu roma kita menegak atau meremang. Korang pernah rasa tak bulu roma korang menegak? Pernah. Itu adalah daripada otot kita. Itu daripada kerja-kerja otot kita yang menggerakkan bulu roma kita naik, menegak atau meremang. Otot kita yang bekerja. Bukannya bulu tu naik sendiri, tidak. Tetapi otot tu yang menggerakkan dan menegakkan bulu kita dekat tangan ni, dekat seluruh badan. Okey? Boleh setakat Okey itu? cikgu. Boleh. Boleh. Alright, kejap Mesti ada lagi. Sekejap. Mesti ada lagi yang baru nak masuk. Alamak. Kan? Dah masuk ke tak yang lain ni?
Dah masuk ke tak yang lain ni? Baru masuk ni. Dah Kenapa 18 orang je? Hmm. Itulah ramai yang tak masuk lagi. Sekejap Sebab tu cikgu suruh masuk awal. Awak masuk lambat ni lah jadinya. Ini dia. Dia tak keluar ya ni tadi. Okay. Setakat ni faham pasal sistem otot? Faham cikgu. Okay. Alah. Alright. Sistem otot. Pasal sistem otot aku faham Cikgu terus seterusnya. Dia tak nak hilang lah. Sekejap. Dia buat kelakar pula benda ni. Okay. Sekejap. Cikgu dah dengar tadi. Okay. Alright. Okay. Selepas tu kita tengok kepada ciri-ciri otot. Tadi kita tengok pasal? Tadi yang cikgu terangkan pasal? Sistem otot. Betul. Sistem otot manusia. Sekarang kita tengok kepada ciri-ciri otot manusia. So, kita ada 4 fungsi utama. Kita tengok kepada ciri-ciri tapi kita tengok pada 4 fungsi utama otot. Okey, faham tak? Tadi kita tengok kepada sistem, sekarang kita tengok ciri-ciri tapi kita tengok kepada fungsi, 4 fungsi utama dahulu. Okey? So, kita ada 4 fungsinya iaitu dia berkemampuan untuk bertindak balas. Otot dia berkemampuan untuk bertindak balas. Lepas tu dia kemampuan untuk melakukan boleh memanjang, boleh memuncupkan, dia boleh mampu bertindak balas, dia boleh mengucupkan, ingat perkataan ni, berkemampuan untuk menganjal, mampu untuk menganjal kembali kepada ukuran asal. Ini keyword yang korang kena faham. Ada yang tak faham ke? Ada yang tak faham ke? Menganjal tu macam mana cikgu? Apa? Menganjal. Okey. Sekejap. Okey. Kena faham dulu. Kemampuan untuk melakukan pemanjangan. Yang korang faham tak anjal tu? Dia bila kita pegang kulit, dia anjal. Ni. Ini maksud dia. Mana kamera cikgu? Dia tak keluar. Oh dia. Okey. Dia anjal. Kalau lembik, korang punya apa? Korang punya daging, dia akan lembik. Korang pernah tak tengok jelly ke slime? Bila korang pegang je, dia turun balik kan? Betul tak? Itu tak anjal. Kalau kulit manusia, otak manusia, dia anjal. Kita pegang je, dia pergi balik kepada ukuran asal. Okey, faham itu? Faham. Itu contohnya. Bila korang sentuh je korang punya otot ke mana-mana, mesti balik kepada asal. Kecuali kalau korang ada masalah penyakit, kanser ke apa, ada satu penyakit tu kita tekan je dia tak balik kepada asal. Dia akan stay ke situ. Tapi dia akan stay tapi dia akan lambat. Ada orang dia ada penyakit itu. Tapi kebanyakan manusia
balik kepada asal lah. Okey? Faham itu? Pemanjangan ni faham kemampuan untuk melakukan pemanjangan. Macam kita panjangkan tangan kita, kita balik kepada asal, boleh kuncupkan. Faham tak? Pemanjangan dan pengecutan. Pengecutan pula. Penguncupan. Pemanjangan kita boleh panjangkan tangan kita, kita boleh longkan kita punya leher, kita boleh panjangkan kaki kita. Itu pemanjangan. Kalau penguncupan daripada panjang tadi kita kucupkan dia. Faham tak? Faham. Faham cikgu. Faham cikgu. Kenapa dia sengit kamera cikgu? Okey. So dia boleh panjangkan, boleh kuncupkan otot badan manusia. Dia berkemampuan untuk bertindak balan juga. Okey? Yang ni faham Yang ni apa dia? 4 fungsi utama otot. Ini fungsi utama otot. Sekejap. Yang ni 4 fungsi utama. Okey, kita pergi kepada 3 jenis otot. Tadi tajuk besar dia adalah ciri-ciri otot. Kita ada 4. Tadi apa? 4 apa? 4 ciri utama otot. 4 ciri otot. Bukan 4 ciri, 4 4 fungsi. Jangan confuse. Tajuk besar dia adalah ciri-ciri. Ciri-ciri otot tu ada apa? So dia ada fungsi, dia ada jenis. Kita baru belajar fungsi dengan jenis. So fungsi tadi ada berapa? 4. 4. Okey, 4 yang first adalah Kemampuan untuk bertindak balas. okey. Nombor 2. Kemampuan untuk memanjangkan. Menganjal. Betul. Nombor 3. Kemampuan untuk menganjal. Oh, anjal lagi. Menganjal. Kenapa ulang? Awak ulang balik buat apa? Tak, lepas tu kemampuan untuk memanjangkan. Okey. Dia untuk memanjangkan, bertindak balas, berkemampuan untuk menganjal dan Pengecutan. boleh penguncupan. Ingat keyword ni awak bolehlah elaborate. Maknanya awak bolehlah menerangkan yang lain-lain. Okey? So kita pergi kepada ciri-ciri kedua, iaitu kita pergi kepada 3 jenis otot. Sekejap Alright. Kita pergi kepada 3 jenis otot. So tadi dalam buku teks awak buka tak buku teks sekarang? Buka. Okey. Ada 3 jenis otot. Yang pertama apa? Otot lurik. Otot lurik. Betul. Dalam buku teks yang pertama otot lurik. Yang kedua otot polos. Otot yang polos. ketiga otot jantung. Otot jantung. Betul. Okey. Cikgu nak tanya, apa yang awak tak faham tentang otot lurik ni? Kalau tengok pada gambar yang cikgu bagi ni, apa yang awak faham? Sorry. Apa yang awak faham? Bukan cikgu tak faham. Apa yang awak faham? Oh, senyap. Tak Otot faham? tu tebal. Otot apa? Otot tu tebal. Otot. Okey. Otot tu tebal. Okey, bolehlah. Terima. Okey, lain? Sekejap, cikgu pun baru nak buka buku teks. Apa yang awak faham? Cikgu ada bagi gambar tadi. Tak faham? Dia adalah sejenis otot. Okey. Memanglah sejenis otot. Tapi apa yang awak faham tentang gambar tadi? Saya dah bermaksud cikgu. Panjang dan banyak. Okey, apa yang awak faham? Okey. Okey. Kalau awak nampak, okey kita pergi pada otot lurik dululah. Okey, otot lurik ni dia berada di keseluruhan badan kita tau. Otot lurik. Sebab tu cikgu letakkan dekat bahagian tangan ke kaki ke mana ke, dia kebanyakannya ada dekat seluruh badan kita. Ingat, otot lurik dia kebanyakannya ada dekat seluruh badan kita. Dia sampai kat kaki, daripada kepala sampai ke kaki. Awak ingat itu kalau otot lurik.
Tu ciri apa yang pertama lah untuk otot lurik. Untuk otot polos, awak ingat dia bahagian organ-organ dalaman kecuali jantung. Otot polos. Take note yang tu. Cikgu nak bagi awak faham dulu. Kedudukan dia di mana. Faham tak? Faham. Okey, kalau untuk otot polos. Otot polos dekat mana tadi cikgu bagi tahu? Dekat semua organ dalam badan kecuali jantung. Betul. Okey, itu otot polos. Kalau untuk otot jantung senang aja. Kita dah tahu dah. Dia tulis kat situ jantung kan. So, dia ada dekat jantung. Okey? Sekejap. Ada yang lagi nak masuk. Okey. So, dia ada dekat jantung. So, 3 je jenis otot ni dalam badan manusia. So, otot lurik dekat mana? Seluruh badan. Okey, otot polos. Seluruh organ kecuali jantung. Betul. Otot jantung? Kat jantung. Kat jantung. Senang je kan? So, kalau awak tengok apa ni bentuk-bentuk dia berbeza ke tidak? Berbeza. Berbeza, betul tak? Berbeza kan? So, awak rasa apa yang dia berbeza? Otot lurik tu tebal, lepas tu dia panjang. Okey, lagi? Lepas tu otot polos tu dia memanjang and bentuk dia macam perahu gelondong macam tu. Betul. Okey, lagi? And otot jantung pula dia macam serat, ada apa orang cakap, akar menjala. Menjala kan, betul kan? So, senang aja. Nak ingat otot lurik ni dia ada garis-garis ni. Dia ada garis-garis ni. Dia tebal sikit tapi dia ada garis-garis ni. Kalau untuk otot polos, dia banyak-banyak. Kalau awak tengok dekat buku teks, dia macam ni bentuk dia. Dia macam tu. Garis dia tak macam ni. Garis dia memanjang, lagi manjang dia punya garisan. Faham ke tidak? Awak kena faham itu. Sekejap cik padam ni dulu. Okey, kita kembali kepada otot lurik balik. So, otot lurik mempunyai serat yang panjang dan banyak inti. Awak tahu inti tu apa? Nucleus. Nucleus. Nukleus. Dia dekat bahagian mana? Dekat bahagian sini Inilah inti untuk ni. Dekat otot polos pun ada inti. Dia ada inti dia kat sini. Tu. Itulah inti untuk otot. Otot pula. Inti nukleus. Faham ke tidak? Kalau untuk otot jantung, kenapa dia tak nak tu? Okey. Itulah. Inilah dia. Intinya. Ini inti untuk otot jantung. Dia ada inti dia tersendiri Dia terletak inti dia. Dalam otot mesti ada inti nukleus tu. Okey? Faham. Faham tak? Alright. Setakat ni faham Faham. So, dia ada banyak inti nukleus yang terletak di tepi sel. Jadi dia kalau untuk otot lurik dia letak dekat tepi sel. Lepas tu dia berwarna gelap, bergaris. Ini ciri-ciri untuk otot lurik tersusun dan teratur. Otot ini bergerak mengikut kehendak kita, boleh mengecut dengan cepat tetapi mudah lelah. Otot lurik dia banyak kan? Betul tak cikgu bagi tahu tadi? Betul. Dia banyak. Dia boleh bergerak mengikut kehendak kita ni, faham ke tidak? Faham. Okey, macam mana?
Kalau kita suruh dia buat lah. Okey, betul. Betul. So, kalau kita nak gerakkan tangan kita, okey, kita nak ambil makanan, kita boleh ikut kehendak kita. Otak lurik. Otak lurik ni sebab tu cikgu kata banyak dekat badan kita. Maknanya kita boleh gerakkan jari kita boleh gerakkan kaki kita nak berjalan, kita boleh gerakkan kepala kita. Itu otak lurik. Yang menggerakkan kita adalah kita. Yang kita sendirilah. Yang boleh mengecutkan dengan cepat tetapi dia mudah lelah. Dia cepat penat. Alamak, siapa pula ni? Okey. Kenapa dia tak nak keluar ni tadi? Yang ramai-ramai tu tadi. Sekejap Dah ke belum? Okey, kita teruskan dulu. Mungkin otak cikgu bergila pula. Laptop cikgu gila. Okey? Faham tak pasal otak lurik ni? Faham. Okey? Sambung balik tadi. Dia boleh bergerak, kita boleh menggerakkan dia. Maknanya daripada tangan, kaki apa semua kita boleh berjalan. Lepas tu dia boleh mengecutkan cepat, mudah lelah. Fungsinya adalah untuk menggerakkan rangka. Sebab dia melekat pada kita punya rangka tulang. Okey, seluruh badan. Alright. Faham Untuk otak polos pula. Jauh pula perginya. Untuk otak polos pula, dia berserabut macam tadi macam tadi yang cikgu tunjuk tu, dia berserabut. Dia ada banyak ni. Dia berserabut dan memanjang, berbentuk seperti gelendong ataupun perahu. Betul tadi yang Afiq bagi tahu. Afiq ke yang brokoli? Afiq kan? Afiq ke? Akif, sorry. Okey. Otot ini mempunyai satu inti nukleus yang terletak di tengah-tengah. Kalau di otak lurik tadi dia terletak di otak lurik tadi terletak di seluruh badan. Otot inti sorry. Inti nukleus tepi, betul. Kalau ada inti nukleus di otak polos terletak di tengah-tengah sel. Itu perbezaan dia kejap kenapa dia tak nak keluar VL tadi Dia tak nak ni. Biarlah. Pelik cikgu. Kenapa dia macam mana cikgu nak bagi masuk yang lain ni? Okey, tak apa. Alright. So, otak lurik terletak, inti otak lurik nukleus terletak di tepi. Otak polos dia terletak di tengah-tengah dia punya inti. Okey? Teknik yang tu Okey. Otak ini membuat pengecutan dengan lambat dan tidak mudah lelah kerana bekerja tanpa disedari oleh sistem saraf. Sebab apa? Otak ni membuat pengecutan dengan lambat, tidak mudah kerana dia bekerja sendiri. Macam mana dia bekerja sendiri? Dia tak boleh dia beritahu and dia buat diri sendirilah. So, kalau awak tengok ginjal awak boleh ke turn on, turn off? Awak boleh lah cucuk-cucuk dia. Awak punya ginjal, awak punya saluran perut bukan saluran perut punya tu, saluran perut kita tu ni usus. Allah usus kita boleh ke kita tengok? Boleh ke kita gerak? Stop boleh ke macam tu? Tak boleh kan? Kata tarik stop. Boleh ke tak boleh kan? So untuk otak polos kan bahagian kita punya organ dalaman. So kita tak boleh nak
menggerakkan dia. Macam untuk otak lurik, kita boleh menggerakkan dia, kita boleh untuk bagi arahan. Otak kita bagi arahan, bagi tahu kepada otak kita untuk bergerak. Tapi untuk otak polos, otak kita tak boleh bagi arahan kepada usus kita, ginjal kita, hati kita, tak boleh. Dia bekerja sendiri tapi dengan lambat. Itu. Dia dengan lambat. Sekejap Okay. Dia lambat. Nampak ni, dia bagi tahu dia, otak ni akan membuat pengejutan dengan lambat dan tidak mudah lelah. Kerana bekerja tanpa disedari oleh sistem saraf. Otak polos terdapat pada dinding organ bahagian dalaman. Yang tadi cikgu bagi tahulah. Alright? Kita pergi kepada otak jantung. Otak jantung berbentuk serat panjang seperti otak lurik. Dia sama. Tetapi hanya terdapat pada jantung sahaja. Otak ini berbentuk silinder dan bercabang seperti yang bercabang serta merupakan gabungan antara otak lurik dan otak polos. Okey? Dia gabungan apa? Otak lurik dengan otak lurik dengan otak polos. Ingat yang tu je. Otak jantung dia gabungan otak lurik dan otak polos. Dia berbentuk apa? bentuk sama macam otak polos. Okey, dia berbentuk silinder dan bercabang Silinder dan bercabang. Otak ini mempunyai satu inti nukleus yang terletak di tengah-tengah juga. Dia terletak tengah-tengah tapi dia punya bentuk dia bersilinder dan bercabang. Ingat je otak jantung dia bersilinder dan bercabang tapi dan dia punya inti terletak di tengah-tengah. Berwarna gelap dan bergaris. Fungsinya adalah untuk menghubungkan satu sel yang dengan sel yang lain. Otak jantung bekerja tanpa istirahat. So, otak polos dan otak jantung dia bekerja sendiri ke kita yang gerakkan? Dia bergerak sendiri. Dia bergerak sendiri, betul. So yang bergerak sendiri, yang kita boleh gerakkan adalah Otak lurik. Okey, otak lurik saja kita boleh gerakkan. So otak polos dan otak jantung kita tak boleh gerakkan. So otak polos dan otak jantung ni dia bergerak sendiri. Allah tak ciptakan macam tu. Okey, faham tak pasal 3 jenis otak ni? Faham. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Pasal otak lurik, otak polos, otak jantung. Ya. Otak jantung ni dia berbentuk serat panjang seperti otak lurik ataupun berbentuk silinder dan bercabang. Macam mana? Kan yang ayat first tu dia cakap otak jantung berbentuk serat panjang seperti otak lurik. Lepas tu ada lagi satu ayat bawah tu, otak ini berbentuk silinder dan bercabang. Yang mana satu sebenarnya? Okey, otak lurik. Awak tengok balik otak lurik. Otak lurik bentuk dia macam ni kan? Okey, cikgu tunjuk. Otak lurik bentuk dia macam ni, nampak Lepas tu otak jantung dia berbentuk macam ni, macam otak lurik. Dia ciri-ciri dia sama. Tetapi bila awak tengok balik, dia awak tengok perbezaan dia. Okey. Ini otak lurik. Mana pencikgu. Okey. Ini otak lurik, nampak? Dia sama tak ciri-ciri dia yang garis-garis ni sama tak dengan otak jantung? Sama tak? Awak tengok. Sama. Okey. Apa yang bezanya adalah dia ada cabang. Kalau otak jantung dia ada cabang ni. Dia bercabang dan berselinder cabang kecil-kecil ni. Kalau otak lurik, dia selinder tapi dia mampat. Dia silinder tu dia mampat. Dia bercantum antara satu semua tu. Otak ni. Kalau untuk jantung, dia ada cabang, dia boleh bergerak. Sebab tu dia boleh bergerak laju. Sebab dia ada cabang-cabang tu. Faham tak? Okey, cikgu baru faham. Awak benar nampak beza. Sebab tu cikgu letak. Sebab kalau letak dekat buku teks ni, tak nampak sangat. Tak nampak sangat perbezaan antara otak lurik dengan otak jantung. Kalau awak tengok gambar yang cikgu bagi ni, awak boleh nampak beza. Okey, faham dah?
Faham. Okey, ada soalan lagi? Tak ada. Tak ada Okey, kita pergi kepada sudah. Siapa tu? Alright. Siapa lagi yang tak masuk? Okey. Kita pergi kepada ini cikgu dah terangkan. Kita pergi kepada fungsi sistem otak manusia. Okey, kita balik kepada yang pagi tadi. Pagi tadi pula. Tadi first cikgu ajar tentang Sistem Sistem otot. otot manusia. okey, kemudian Ciri-ciri Utama. ciri-ciri ada berapa Empat. tadi? Ciri-ciri ada 2 je cikgu terangkan tadi. Pertama pasal fungsi, kedua pasal jenis. So, ada berapa fungsi? Dua. Otak manusia? 4. 4. 2 tu datang mana pula lah. So, ada 4 fungsi utama otot. So, apa dia? Kemampuan untuk bercakap balas. Okey, betul. 1. Kemampuan untuk menganjal. Menginjal. Menganjal. Menginjal tu awak punya ginjal. Bukan Menganjal. kita menganjal, okey? Menganjal lagi 1. Lagi 1, lagi 2. Untuk panjangkan Panjangkan. Okey, nombor 4. pengucupan. Okey, senang je kan? Senang je. So, dalam otak manusia ada berapa jenis? 3. Ada 3 jenis yang lain-lain jawablah. Berapa jenis? 3. Betul. Alright. Yang pertama? Otot luri. Galeri. Okey. Yang kedua? Otak Otot bolas. polos. Okey. Nombor 3? Otot jantung. Okey, good. Alright. Kita pergi kepada fungsi sistem otot manusia. Alright. Fungsi sistem otot manusia ni kenapa kita kena belajar? Sebab kita kena tahulah apa fungsi dia. Alhamdulillah. Okey, fungsi pertama adalah untuk menghasilkan pergerakan. Semesti semua orang tahulah fungsi otot untuk menghasilkan pergerakan. Macam kita otot lurik lah kita boleh hasilkan pergerakan. Lepas tu untuk mempertahankan postur badan kita. Lepas tu menghasilkan haba. Otot-otot ni dia menghasilkan haba untuk tubuh badan kita. Kalau tak ada haba, kita akan rasa sejuk. Betul tak? Betul. Kalau tak ada haba, kalau tak ada haba pula. Kalau tak ada otot, kita akan rasa sejuk lah. Memang rangka je lah badan kita, okey? Lepas tu, dia mengecutkan dan membantu sistem pencernaan. Itu bahagian otot polos. Ini bahagian otot polos lah yang bekerja. Yang untuk menghasilkan pergerakan, otot apa tadi? Lurik. Okey. Otot luri. Okey, yang mempertahankan postur pun otot lurik lurik. juga. Menghasilkan haba otot lurik. Mengecutkan mengecutkan dan membantu sistem pencernaan otot apa? Otak bolas. Okey, melaksanakan peranan dalam tubuh manusia. Otak jantung. Okey, itu keseluruhan lah 3 boleh jadi. Okey? Faham fungsi dia? Faham. Alright. Kita pergi kepada pembahagian otot. So, pembahagian otot ada berapa? 3. Betul. Yang pertama? Tendon. Okey. Tendon. Yang kedua? Ligamen. Ligamen. Kalau awak tengok dekat buku teks, penerangan dia apa yang cikgu terangkan hari Senin itu sama je. Tendon adalah tisu gentian bukan elastik. Tendon melekat pada otot, pada tulang. Kekuatan daripada pengecutan otot dibawa oleh tendon ke tulang supaya menarik tulang untuk menghasilkan pergerakan. Ini sama je yang cikgu terangkan hari Isnin lepas. Faham kan? Faham? Ada yang tak faham lagi tentang tendon? Ada yang tak faham lagi ke tentang tendon? Faham? Faham? Okey. Faham. Okey, pasal ligamen ada yang tak faham? Faham? So, formula tendon apa? Melekat otot tulang.
Betul, otot tulang. Kalau untuk ligamen, Otot-otot. Tulang-tulang. tulang dengan tulang. Itulah formulanya. Itulah perbezaannya. Sebab kadang-kadang ada orang tanya, apa beza tendon dengan ligamen, cikgu? Kan dia sama. Kan dia sama, alamak. Kan dia sama. Ni. Dia ada ni. Tendon pun ada, tapi tendon daripada otot. Dia melekat daripada otot ke tulang. Kalau untuk ligamen, tulang, dia punya putih ni tulang ke tulang. Itu je beza dia. Cikgu nak ingatkan balik. Okey, faham ligamen dengan tendon. Sekejap. Alright. Alright. Okey, pergi kepada rawan pula. Hari tu kita belajar pasal rawan pasal apa? Dia ada kawasan tengah dekat dia punya tulang. Kita belajar klasifikasi tulang. Betul tak? Klasifikasi tulang ada 2, iaitu tulang iaitu tulang, cikgu tak Tulang nak awak rawan. Tulang confuse. appendicular dengan tulang aksial. Betul. Itu apa? Kita pergi balik. Tengok balik. Tulang rawan dengan tulang keras. Itu pembahagian sistem tulang rangka. Aksil dengan appendicular. Kalau klasifikasi tulang apa? Tulang Rawan dengan tulang keras. ini klasifikasi tulang. Kita ada tulang rawan dan tulang keras. So, hari ni kita akan pergi ke tulang rawan. Kita masuk lagi pasal tulang rawan. Kita detailkan lagi pasal tulang rawan. Tulang rawan dia ada 3 pula jenis. Tulang rawan dia ada 3 jenis pula. Awak jangan confuse. Hari tu kita tengok pasal klasifikasi tulang. Klasifikasi tulang ada 2, iaitu tulang rawan dengan tulang keras. Tapi dekat buku teks ni dia menerangkan lagi tentang tulang rawan. Tulang rawan dia ada 3 tulang rawan, iaitu tulang rawan ni ada tulang rawan hialin, tulang rawan elastik dan tulang rawan bersera. Okey? Faham? Faham tak setakat ini? Cikgu tak nak awak confuse nanti cikgu apa beza tulang rawan hari tu dengan hari ni. Dia faham Faham So tulang rawan kita bagi detail lagi. Dia bagi detail lagi. Tulang rawan ni dia ada 3 jenis, iaitu tulang hialin, tulang elastik dengan tulang bersera. Okey, apa tulang hialin ni? Tulang hialin adalah merupakan jaringan fleksibel yang kuat dan tahan terhadap tekanan. Itu dia punya ciri dia. Okey, tulang ni terdapat dekat hidung, trachea dengan bronchus. Nanti cikgu tunjukkan dekat mana hidung, trachea dengan bronchus ni dekat mana. Tapi ini apa? Tulang apa? Tulang apa ni? Hialin. Okay. So, kemudian tulang elastik pula. Dia bersifat lentur, elastik dan bercabang. Okay. Ini dia punya ciri dia. Tulang jenis ini terdapat di bahagian telinga. Sebab tu dia boleh lentur. Telinga pun tulang jangan ingat dia ni. So, dia dekat epiglotis dengan larynx. So nanti cikgu akan tunjuk dekat mana. So tulang rawan dia ada elastik. Dia dekat bahagian telinga. Awak senang cerita dekat telinga je. Kalau elastik awak teringat telinga. Kalau hialin awak ingat hidung. Trachea, bronchus. Dia dekat bahagian atas. Kalau untuk elastik awak teringat telinga awak. Okay? Untuk tulang rawan yang berserat, mengandungi serat kolagen yang banyak. Dia susunan matriks dia tidak teratur. Kalau tidak teratur, dekat mana? Tulang tidak berteratur dekat mana?
Senang je itu cikgu dah tunjuk dah. Belakang. Tulang belakang. Kita boleh tahu dah. Kalau kita tahu susunan metrik dia, kalau tidak teratur, kita mesti pergi tulang belakang ataupun tulang muka. Tulang wajah. Okey? Tapi senang, awak nak bagi awak faham, nak bagi awak ingat, awak letak je kata, okey, susunan tulang rawan berserat ni mesti dekat belakang. Dia kaku dan kuat. Okey? Faham dah setakat ni? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada Kita teruskan. Okey. Mula dah. Okey. Ada lagi yang masuk ke kelas? Cikgu tak admit. Okey, tak ada. Alright. Mana tadi? Okey. Seterusnya kita pergi kepada sendi tubuh manusia. Okey, first tadi kita pergi ke sistem tubuh badan manusia. Kemudian kita pergi ke ciri-ciri otot. Ciri-ciri otot ada dua, iaitu fungsi dan jenis. So, fungsi ada berapa tadi? 4. Ada 4. Betul, ada 4. Okey, selepas tu kita pergi kepada berapa jenis otot? 3. 3 jenis. Ada 3 jenis otot. So ada otot lurik, otot polos dan otot jantung. Kemudian kita pergi kepada Fungsi sistem otot manusia. betul, fungsi sistem manusia. Kita dah tahu dah kan, dia boleh bergerak, dia boleh mempertahankan postur, dia boleh menghasilkan haba, mengecut untuk membantu sistem pencernaan, melaksanakan peranan dalam tubuh badan manusia. Lepas tu kita pergi kepada pembahagian otot. Pembahagian otot ada berapa? 3. 3. Ada 3. So, 3 tu adalah? Tendon ligamen rawan. Okey, tendon ligamen rawan. Okey, tendon dah faham? Ligamen dah faham? Okey, tulang rawan tadi pengetahuan baru yang cikgu bagi ada berapa jenis? 3. 3 jenis. Yang pertama? Rawan hialin. Betul. Dan rawan berserat. elastik. Dengan lawan berserat. Okey? Alright. Lepas tu kita pergi kepada sendi tubuh manusia pula. Okey, sendi merupakan... Sekejap siapa pula call? Hello, siapa nak? Dapat. Tak apa. Angkatan kelas ni. Okey, bye. Assalamualaikum. Hai. Okey, sendi merupakan hubungan antara tulang yang membentuk sistem pergerakan pada manusia. Sendi mempunyai peranan penting dalam proses pergerakan manusia kerana terdapat bendalir. Nanti cikgu tunjukkan apa maksud bendalir tu. Bendalir sendi yang melapisi pergerakan pada tulang. Alamak, siapa? Okey. Mana tadi? Oh ni. Okey. Bendalir yang melapisi pergerakan pada tulang. Jika bendalir sendi pada tulang haus, pergerakan sendi akan mengakibatkan rasa sakit. Okey, sendi merupakan hubungan tulang yang membentuk sistem pergerakan pada manusia. Macam awal-awal dulu pula. Hari Isnin hari tu cikgu ada terangkan kan? Ada 8 sendi yang ada dekat badan manusia. Betul tak? Betul. Tapi itu tak payahlah awak hafal. Cikgu nak bagi awak pengetahuan je. So sendi awak tahulah dia antara tulang dengan tulang itu sendi. So kalau sendi haus, sendi ni dia ada bendalir tau dekat tengah-tengah. Dia macam kalau awak nak bagi faham dia macam ada gam dekat situ. Kalau gam tu hilang, bendalir tu hilang, dia akan rasa sakit. Senang cerita kalau awak tengok lutut-lutut kadang-kadang orang tua yang dah berumur, awak tengok dia akan rasa sakit lutut, betul tak? Betul. Sebab dia punya dalam tu bendalir dia dah semakin haus. Sebab tu dia akan rasa sakit.
Setakat ni dia punya pengenalan ni awak dah faham? Ya. Faham? Faham Alright. Pengelasan sendi. Terdapat 3. Tengok Ingat Ada 3 kategori sendi iaitu apa? Cartilago, Sendi fibrosa, cartilago. dan Tengok. synovial. Dan synovial. So, cartilago ni apa? Sendi cartilago ni adalah sendi kaku. Awak ingat ciri-ciri dia? Kalau awak tengok, okey, sendi cartilago ni dia kaku. Sendi yang tersusun dari hujung tulang rawan dan dihubungkan oleh cartilago. Sekejap dan dihubungkan oleh cartilago serta disokong oleh ligamen. Dia kebanyakan tulang dia akan disokong oleh sama ada tendon ataupun ligamen. Tapi cartilago ni dia akan disokong oleh ligamen. Okey, faham tak? Sendi cartilago ni. Ada yang soalan? Okey, sendi ini membenarkan sedikit pergerakan. Contohnya, sendi yang terdapat di antara ruas dan tulang rusuk. Okey? Tulang rusuk dekat sinilah, bahagian sini. Ni, ni bahagian tulang rusuk. Okey? Faham tak? Faham. Ada soalan? Tak ada? Cikgu teruskan Sendi yang kategori yang kedua, kategori dia adalah sendi fibrosa. Ataupun fibros dalam bahasa Inggeris, tapi dalam bahasa Melayu fibrosa. Sendi fibrosa ialah sendi mati. Kalau sendi cartilago ni kita panggil sendi kaku. Kalau fibrosa kita panggil sendi mati. Ialah sendi yang tidak memiliki tulang rawan. Dia tak ada tulang rawan. Dia tak ada tulang rawan. Kalau sendi fibrosa, dia tak ada tulang rawan. Itu je ciri dia. Kalau cartilago dia ada tersusun dari hujung tulang rawan dan dihubungkan oleh rawan serta disokong oleh ligamen. Kalau untuk fibrosa, sendi tidak memiliki tulang rawan. Senang. Awak dah faham dah. Dia tak ada tulang rawan langsung. Okey? Sendi fibrosa menghubungkan satu tulang dengan tulang yang lain melalui jaringan ikatan fibrosa. Okey, ni tulang-tulang awak fahamlah. Dia apa yang menghubungkan dia, itu ligamen lah yang menghubungkan dia kan. Sendi jenis ini tidak membenarkan pergerakan. Contohnya sendi ini terdapat pada sutura tulang tengkorak. Okey? Sendi ni mati. Lepas tu dia tak ada tulang rawan, dia tidak memiliki tulang rawan. Lepas tu dia menghubungkan satu tulang dengan tulang yang lain melalui jaringan ikatan fibrosa. Awak kena ingat yang tu. Okey? Contohnya dia dekat sutura tulang tengkorak. Awak ingat sendi fibrosa ni dekat mana? Sutura tulang tengkorak. Ini contoh. Contoh Awak ambil satu contoh ni je. Awak tak payah ambil banyak. Awak ambil satu contoh je. So sendi fibrosa dekat mana? Contoh dia? Tengkorak. Okay, alright. Dapat? Kalau cartilago? Dekat tulang rusuk. Okay, alright. Okay. Pergi kepada sendi synovial pula. Sendi synovial ialah sendi yang memiliki ruang antara sendi sehingga membolehkan banyak pergerakan. Hujung tulangnya dilapisi oleh tulang rawan, hialin yang tipis untuk menjaga gesekan antara tulang. Contohnya pada tulang lutut. Ini cikgu bagi tahu tadi. Hujungnya dilapisi oleh tulang hialin yang tipis. Alamak sekejap Yang tipis untuk menjaga gesekan antara tulang. Maknanya hujung tulang dilapisi oleh tulang hialin lawas, dia tipis saja. Ni dia tipis sebab tu kita punya lutut, kalau awak boleh pegang sendirilah.
dia punya lapisan tu nipis je. Sebab tu kita boleh bergerak lutut kita ke depan belakang, kita punya betis kita ni. Kalau dia panjang, dia tak adalah ruang untuk kita macam kan kita punya tangan kita pun boleh. Tangan kita pun boleh. Ni tangan kita pun boleh. So dia punya tu sangat nipis. Faham ke tidak? Dia punya dia punya tulang rawan hialin tu nipis je dekat kita punya bahagian sendi ni. Sendi tangan. Tapi dia bagi tahu contohnya dekat lutut lah. Senang awak nak faham. Dia boleh kuncut, dia boleh panjangkan. Sendi sinovial mempunyai cecair sinovial. Fungsinya adalah untuk bertindak seperti minyak perincis semasa pergerakan. Boleh faham sini? Faham. Boleh Boleh semua? Seorang je kan? Boleh. Alright. Boleh. Boleh. Okay, so sendi ada berapa kategori? 3. 3 kategori, okay. Alright. Kita pergi kepada jenis sendi sinovial. Alamak, dah 9, nak 9.30 dah lah. Okay, kepada sendi sinovial. Okay, sendi sinovial kita bagi kepada 6 jenis. Iaitu sendi gelonsor, sendi paksi, sendi kondil, sendi lesung, sendi ensel, sendi pelana. Boleh? Setakat ini? Boleh. Kejap Boleh, kejap Sabar Sat. Cikgu nak buka ni. Untuk form 4. Kejap Cikgu ambil masa awak sikit untuk habiskan kelas kita sampai pernafasan. Boleh? Boleh tak? Boleh. Form. Kejap Sekejap Okey, apa tadi? Okey. Cikgu nak tanya soalan. Kedudukan saya adalah pada tengkorak. Saya tidak membenarkan pergerakan. Siapakah saya? Apakah tugas saya dan bagaimanakah saya menjalankan tugas? Sendi apa itu? Sendi ni. Cartilago. Fibrosa. Ni fibrosa. Betul ke fibrosa? Betul. Ya. Sendi fibrosa. Yelah tu soalan dia. Dia dekat bahagian tengkorak. Dia tidak membenarkan pergerakan. Dan fibrosa dia tak ada tulang rawan. Kena faham tu Alamak. Janganlah. Siapa pula yang masuk? Sekejap Cikgu punya ni dah nak habis bateri. Sekejap Alahai. Jatuh cikgu ni. Janganlah buat hal. Okay. Alright. Korang study dulu yang ni. Jenis sinovial. Dengan sistem pernafasan. Kita pergi hari Isnin nanti boleh? Baik. Boleh. Sikit je ni. Boleh. Tapi kena Boleh. habiskan hari ni juga. Minggu depan kita boleh pergi tajuk lain. Sikit je ni. Saya tak kisah. Boleh Sekejap je cikgu terangkan. Okay. Sendi gelonsor. Sendi gelonsor pada sendi ini adalah sejarah mendata iaitu di antara hadapan dan belakang dan kiri kanan. Sendi ini terdapat di antara tulang tarsal, tulang carpal dan di clavicle dengan sternum. Awak kena tengok balik dekat mana. Ni awak kena tengok dekat muka surat 52 ni, awak tengok dekat mana. Dia Avelius apa semua ni, Branchus apa semua dekat bahagian mana. Okay? Baru awak faham. Lepas tu
sendi paksi, sendi yang dapat melakukan putaran sendi. Putaran sendi ini terdapat di radius dengan ulna dan di antara atlas dengan axis. So awak senang cerita sendi sinovial ni dia ada 6. Boleh? Faham tak? Boleh Dia ada faham. 6. Sendi sinovial ni dia ada 6. Dia ada sendi glonsor, sendi paksi, sendi kondil, sendi lesung, sendi engsel, sendi pelana. Kalau awak tak faham, awak tanya cikgu. Yang ni jenis sendi. Yang ni kategori sendi, awak kena faham. Ada 3 kategori sendi. Yang ni jenis sendi. Sendi sinovial ni ada 6. Okey, faham tak? Faham. Faham. Kalau tak faham, awak baca dulu dekat dalam buku teks nanti. Kalau awak tak faham, tanya cikgu, okey? So, kita pergi kepada sistem pernafasan manusia. Sekejap Ni yang buat lambat ni. Okey. Fungsi kita, kalau awak fahamlah, kita hari-hari bernafas ke tidak? Nafas. Ya, Kalau tak bernafas, awak matilah maknanya. Okay? So, kita kena bernafas macam tu juga dalam teknik, dalam tarian. So, dalam tarian dia ada teknik dia tersendiri. Untuk melakukan pergerakan dalam tarian, dia ada teknik pernafasan. Supaya pergerakan yang kita buat menjadi semakin smooth. Okay? Okay, fungsi sistem pernafasan yang ni awak boleh baca dan awak buat peta mindah. Alhamdulillah. Yang ni awak boleh baca juga fungsi sistem pernafasan. Kalau awak tak faham, awak tanya cikgu. Okay? Sistem pernafasan manusia punya 4 fungsi. So dia ada 4 fungsi. Tadi kita ada kategori sendi, kita ada 3 kategori dan kita ada 6 sendi sinovial. Sekarang ni kita pergi kepada 4 fungsi pernafasan. So 4 fungsi pernafasan ni apa? Udara sedut dalam tubuh, membantu proses pembakaran, molekul makanan dan pemecahan molekul glukosa. Sistem pernafasan memberi kita tenaga melalui pemecahan molekul. Tenaga ini disimpan di dalam tisu otot. Kita akan amat penting untuk proses hidup dan pergerakan kita. Ini semua penting. Ini semua awak boleh faham. Kalau awak tak faham, awak tanya cikgu. Okay? Boleh tak semua? Boleh. Boleh. Okay. Struktur sistem pernafasan yang ni mungkin cikgu rasa cikgu kena terangkan juga nanti. Struktur ni. Yang jenis pernafasan ni kita pergi kepada hari Isnin nantilah. Struktur dengan jenis pernafasan dengan teknik. Terserah cikgu. Betul. Teknik. Kita pergi hari Senin Okay, kita ambil kedatangan dulu. Kita ambil kedatangan dahulu. Mana kelas start 2 ni tadi? Mana? Ni. Sekejap. Cikgu stopkan dulu presenting sebab cikgu nak ambil gambar dulu. Takut cikgu lupa. Ya Allah, siapa pula jadi pari-pari ni? Ibu peri cikgu. Ibu pari. Ya Allah. Dua ni. Cantiklah tu rasanya. Kejap Dia cantik like dah. Aku pun cantik. Mandela bodoh Akif. Tak apa-apa dah. Kristina dengan Putri dah ambil kedatangan dah? Saya dah screenshot. Screenshot yang untuk kedatangan hari ni. Ya, cikgu tak ambil kedatangan lagi sebab cikgu nak cepat. Ni pun cikgu ada kelas dengan form 4. Sekejap Memang kedatangan kau tu kedah tangan Alah, typo je. Joy. Kedah Akif, tanganmu kau boleh. Dekat cepat.
Kejap Alahai. Inilah puncanya. Kejap kita ambil screenshot kejap. Alahai. Dia tak main lagi sebenarnya. Siapa tak mandi lagi tu? Ya Allah. Reza, awak baru nak masuk dah nak ambil kelas dah? Reza, awak baru nak masuk dah ambil kelas dah ni? Alahai Reza. Cikgu dah stop record belum? Sekejap Aku dah agak dah. Aku dah agak. Bodoh lah. Ya Allah. Afiq, dia nak ambil gambar dia nak ni Awak nak drag Sekejap stop recording kejap. Tak apa, yang tak masuk kelas daripada awal, cikgu ada record. Tapi pastikan korang masuk kelas supaya cikgu boleh ambil kedatangan, okey? Dah jadi bapuk. Akif, ya Allah. Cikgu screenshot. Tadi mana gambar tadi? Bukalah kamera semua. Cikgu nak ambil gambar. Ya Allah, ya Tuhanku. Inilah pelajar terbaik rasanya. Patutlah dia panggil pelajar terbaik. Pelajar terbaik lah dia ni lah. Hai. Saya tak dapat dengan Grasso. Mana ni yang lain ni? Tak buka kamera. Buka kamera cepat. Sumpah tak sporting ni korang. Rosak cikgu. Alah, filter rosak lah tiba-tiba cikgu. Gampang lah. Nanti Putri dengan Kisina tolong bagi kedatangan kat cikgu Sebab cikgu tak sempat lah hari ni nak ambil. Minta tolong sangat-sangat. Terima kasih tau. That's I like. Ya Allah ya takut. Yang ni cantik. Yang ni cantik. Okay dah. Kita habis kelas hari ni lah. Saya tak Okay, bye. cantik. Okay. Terima kasih cikgu. Okay bye. Assalamualaikum. Baik cikgu. Baik cikgu. Baik cikgu. Thank you so much cikgu. Dah lah Akif. Ajar aku cepat weh. Tibalah. Kif, dah habis Kif. Dah habis dah. Form 4 sekejap cikgu settlekan dengan form 2 sekejap. Lah, form 4 ada kat situ ke? Like, Ya. Ya Cikgu Allah. nak tanya soalan tiba. Nak tanya soalan. Tanyalah. Ada soalan apa Cikgu nak kan tanya? cikgu cakap usus tu kan cikgu. Kalau perempuan mengandung diseases. Ya Allah. Okay, awak kena faham. Baby dia terletak dekat rahim. Dia bukan letak kat usus. Oh, so dia tak ada kena mengena dengan usus lah. Ya, dia tak ada kena mengena pun. Kalau awak Lah. faham, kalau awak nak tahu, rahim perempuan, sebab tu perempuan ada rahim. Lelaki tak ada rahim. Baby dia terletak dekat rahim perempuan. Dia tak ada dekat usus. Kalau awak letak baby dia, kalau Allah letak baby dia kat usus, pecah usus dia. Dia membesar dekat tu lah cikgu. Dekat rahim. Ya, dekat rahim. Bukan dekat usus. Faham. Faham Faham cikgu. Ada lagi soalan? Bye-bye. Okay. Kita saya rosak cikgu. Tak tahu sebab apa dia buat perangai rosak dalam tu. Alah, hai. Kesian pula awak. Nanti carilah solution lain. Bolehlah awak buat gambar macam si Akif tu. Dia nak jadi pelajar terbaik lah. Hai. Terbaik. Betul. Cari solution. Macam mana nak nak buka kamera. Okay? Jumpa hari Isnin. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam. Alright.